Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Apa khabar ayah ibu, tuan-puan, adik kakak, para penonton dan tetamu Allah di TV Al-Hijrah dalam rancangan Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi tuan-puan sekalian, istimewa pada pagi ini bersama dengan saya Syahri Abdul Rahman untuk mengupas satu topik sejarah. Tetapi jangan risau, bukan sejarah yang membosankan, tetapi sejarah yang dirakamkan dalam Al-Quran. Ada satu pepatah ni, tapi dalam bahasa Inggeris lah saya bacakan. That man do not learn very much from the lessons of history is the most important of all the lessons of history. Boleh faham ke tak tu? Ia bermaksud manusia yang tak pernah ambil pengajaran daripada sejarah, itulah pengajaran paling besar daripada sejarah. Jadi kisah yang bakal kita kongsikan ini adalah kisah yang sejarah, benda dah jadi. Dan ia adalah peristiwa yang membabitkan pertembungan kuasa Romawi dan Parsi, yang mana peristiwa pertembungan kuasa timur dan kuasa barat ini mendapat perhatian Al-Quran. Sebab Allah Ta'ala yang mengatur kuasa-kuasa besar daripada zaman Namrud sampailah kepada pemerintah di hari kiamat. Semua ini dalam catatan Allah. Allah Ta'ala mengatur tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi semua boleh bersedia dengan surah Ar-Rum, surah yang ke-30 pada halaman 404, ambil Quran belaka dan bersedia-sedia untuk mencatat. Kita punya fokus adalah ayat 1 hingga 6, dan mari saya bacakan untuk semua dapat gambaran. Barangkali ini adalah kali pertama bersama dengan surah Ar-Rum. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum. Alif Lam Mim. Orang-orang Rom telah dikalahkan. Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Di negeri yang dekat sekali, dan mereka sesudah kekalahan itu akan mengalahkan semula lawan mereka. Fi bid'i sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'd. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Dalam masa tidak sampai 10 tahun, kepada Allah lah kembalinya segala urusan pentadbiran, sebelum berlakunya dan sesudah berlakunya. Dan pada ketika berlakunya kemenangan Romawi berkenaan, orang-orang beriman akan gembira dengan kemenangan yang diberikan Allah. Dialah yang memberi kemenangan kepada sesiapa yang Dia kehendaki. Dia Maha berkuasa lagi Maha mengasihani. Janji Allah, Allah tidak pernah mungkiri janji, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Sekian terjemahan daripada surah Ar-Rum ayat 1 hingga 6. Pengajaran. Kalaulah satu pengajaran daripada 1001 pengajaran, mari kita fokus pada satu pengajaran paling penting bagi saya daripada surah Ar-Rum ayat 1 hingga 6, iaitulah tanda kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali kita tertanya-tanya, apa ya bukti lelaki yang bernama Muhammad ini benar-benar bercakap dengan percakapan yang mana bukan ucapan tu datang daripada fikiran dia ataupun luahan hati dia? Apa bukti, apa yang dia sebut Al-Quran itu benar-benar daripada Allah, tanpa sedikit pun walau satu huruf datang daripada benak fikirannya? Ya, kita boleh bincang panjang, kita boleh bahas panjang betapa banyaknya tanda-tanda dalail an-nubuwah. Tetapi inilah salah satu tanda.
Ceritanya begini tuan-puan sekalian. Allah merakamkan sebuah peristiwa yang terjadi menurut ahli sejarah 614 Masihi. Dan ia barangkali merujuk kepada tahun yang ke-6 atau tahun ke-7 kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Semasa tahun yang ke-6, tahun ke-7 Nabi menjalankan tugas dakwah di bumi Makkah, berlaku sebuah peristiwa yang viral sampai ke tanah Arab. Orang-orang kafir Makkah duk kecek benda ni. Kalau dalam bahasa sekarang ni, duk update Twitter, duk update Facebook, duk update IG lah. Duk viral berita tentang Parsi menang weh, Parsi menang weh, geng kita menang weh, dan geng orang Islam kalah, padan muka. Ini kata-kata orang-orang Quraisy. Sebab orang-orang Quraisy menganggap Nasrani, Byzantium, iaitulah Rom, ini geng orang Islam. Sebab itu mereka berhijrah ke Habasyah. Sebab itu orang-orang Islam, pengikut Muhammad, kata Quraisy sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh pergi Habasyah. Dan Habasyah itu sendiri adalah kawasan orang-orang Nasrani. Kenapa tidak pergi kepada negara Majusi? Sebab Majusi bukan geng diorang. Majusi menyembah api, geng kita menyembah berhala. Jadi geng kita menang, dan geng kepada orang Islam kalah teruk. Tiba-tiba turun surah Ar-Rum yang benar-benar mencipta kontroversi dan menguji keimanan para sahabat. Dia tak ada masalah kalau Parsi menang ke atas Romawi dan surah tu turun bagi tahu Parsi menang. Tak ada masalah kan? Tak ada masalah. Maknanya Al-Quran selari dengan apa yang dah jadi. Tetapi di mana kemukjizatan Quran kalau begitu? Di mana tanda-tanda ini benar-benar daripada Allah, bukan daripada makhluk? Sebab kalau sekadar nak kata, ya, Parsi sudah menang, Parsi telah menang ke atas Romawi, dan berita itu disampaikan kepada penduduk Makkah selepas peristiwa Parsi menang, tak ada pelik apa pun, tak ada tanda hebat pun. Dia macam seorang pemberita sahaja. Seorang pemberita sahaja. Tetapi yang pelik bin ajaibnya adalah apabila Parsi tengah menang, orang-orang Quraisy sedang menyambut kegembiraan seronok, dapat mood yang luar biasa untuk terus bantai orang-orang Islam. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada penduduk Makkah, ya, Parsi menang, Parsi akan kalah balik, okey. Seolah-olah begitu, tuan-tuan. Romawi akan menang semula dalam tempoh kurang 10 tahun, okey. Itulah nak bagi mudah faham. Surah ini diturunkan memang anti-climax, melawan arus perdana waktu itu. Ketika orang-orang Quraisy seronok dengan berita kemenangan Parsi, mengalahkan Heraklius, ya, mengalahkan Romawi, satu empire besar. Tiba-tiba Al-Quran turun dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak menyembunyikan mana-mana ayat. Nabi tidak sekadar membaca ayat 3, iaitulah Romawi kalah. Nabi bacakan juga, ya, Nabi tidak hanya membacakan ayat 2, maafkan saya. Lepas tu Nabi takut-takut nak baca ayat 3. No. Nabi baca ayat 2, Nabi baca ayat 3, Nabi baca ayat 4. Kerana Nabi tidak ada kepentingan. Nabi bukan menyampaikan Quran untuk mendapat pendapatan, tidak. Ya, wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin. Nabi tidak kedekut, Nabi tidak menyimpan dan memendam berita ghaib. Jadi kalau Nabi baca ayat 2 sahaja, ia tidak memadai untuk mencabar orang-orang Quraisy, iaitu Romawi sudah kalah. Lalu Nabi bacakan ayat 3, iaitulah akan datang satu masa bangsa Romawi selepas kekalahan mereka akan menang semula ke atas Parsi. Lalu Quraisy gelak ketawa, tuan-tuan. Ha. Kau buat mimpi kosong apa ni? Kau buat ramalan apa ni, wahai tukang ramal? Udahlah tu. Ya, mengaku sahajalah, tak ke mana gerakan kamu. Ini antara ucapan biadab orang-orang Quraisy di Makkah. Tetapi apa yang berlaku? Selepas
9 tahun. Peristiwa kekalahan Romawi. Tahun 624 Masihi. Something happened. Kita jumpa sebentar lagi, insya-Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in, wala udwana illa 'alal zalimin. Pada sesi yang pertama tadi, kita telah sebut angka 614 Masihi. Minta maaf lah, pagi-pagi macam ni dah nak kena catat dah angka ni. Tapi ada benda kita kena catat. 614, Parsi menang. Tetapi sila baca sejarah, wahai umat Islam. Sila ambil berat ilmu sejarah dan perhatikan fakta yang tidak boleh dicabar. Ya, iaitulah terjadi pada 623 Masihi, Heraklius berjaya melakukan counter attack ke atas Parsi dari Armenia. 624 Masihi, Heraklius berjaya menyempitkan empire Parsi dari Azerbaijan. 627 Masihi, the Battle of Nineveh, Heraklius declare kemenangan besar ke atas Parsi. Bukankah 9 tahun lepas, seorang lelaki yang dikenali buta huruf, tidak mampu membaca apa-apa sahaja termasuk buku sejarah, dan tidak mampu untuk mencatat apa-apa berita yang sampai ke telinganya, maka waktu ini orang-orang beriman yang dahulunya rasa tercabar, benarkah ayat ini? Kali ini mereka tercengang dan segelintir mereka menangis kerana benarnya Al-Quran apabila menyebut tentang masa hadapan. Al-Quran, tuan-tuan, ia tidak mendatangkan ramalan-ramalan. Ya, seorang yang bernama pemberita barangkali ramalan cuaca. Tetapi berapa banyak daripada ramalan cuaca tidak menjadi kenyataan. Ya, katakan cuaca yang tidak stabil berlaku, kebanyakannya tidak dijangka sendiri. Jadi orang tidaklah meletakkan keyakinan 100% bila namanya ramalan. Tetapi Al-Quran tidak mengemukakan ramalan, kerana Quran bukan datang daripada tukang ramal yang bernama makhluk ataupun tukang firasat. Al-Quran datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita kena ingat, Allah Ta'ala punyai ilmu yang meliputi pengetahuan Allah tentang sesuatu. Tidak ada sesuatu yang boleh bersembunyi daripada Allah, termasuk masa. Termasuklah masa. Dan bila kita sembang pasal masa, masa terbahagi kepada 3. Masa lampau, masa sekarang, masa depan. Semua ini tidak boleh bersembunyi daripada Allah, termasuk masa hadapan. Maka apa yang terjadi di masa hadapan dalam pengetahuan Allah dirakamkan dalam Al-Quran, dan ia berstatus fakta. Seseorang bila berbicara tentang masa depan, dia tak akan berani sebut fakta. Sebab fakta menurut definisi kita adalah benda dah jadi. Macam contohlah kita baca cerita surah Ar-Rum, benda ni dah fakta. Dah Yelah, fakta. Benda bukan boleh dicabar. Tafsiran fakta boleh dicabar. Tetapi ketika surah ini diturunkan, ketika ayat 3 dibacakan, dia belum berstatus fakta. Dia adalah berstatus benda belum jadi. Tetapi kerana Quran yang habaq, Quran yang bagi tahu, Quran yang royak, maka ia sebenarnya fakta. Dan seseorang yang berinteraksi dengan Al-Quran kena memahami ia sebagai fakta. Maknanya kena beriman. Kita dalam bahasa Melayu, benda dah jadi kita nama telah. Benda belum jadi kita kata akan. Tetapi apa jua dalam Quran membabitkan masa depan, dia tidak ada akan. Dia adalah telah. Sebab itu dalam Quran, matahari telah digulung. Mana dia matahari tak gulung pun lagi. Tetapi kenapa Allah kata matahari sudah digulung? Idza syamsu kuwirat fi'al madhi mabni lil majhul. Kenapa begitu? Sebab dia adalah ilmu Allah, bukan ramalan. Sebab itulah tuan-tuan, surah ini bermula dengan Alif Lam Mim. Tetapi tiba-tiba mengulas peristiwa Romawi dan Parsi. Kenapa?
Kerana para ulama mentafsirkan alif lam mim, ya, Allah lebih mengetahui makna sebenar. Tetapi kedudukan huruf-huruf ini menunjukkan Al-Quran yang terbentuk daripada huruf-huruf begini membawa mukjizat, yakni sesuatu yang tidak boleh didatangkan oleh manusia dan jin walaupun mereka berhimpun untuk mendatangkan seperti Al-Quran. Jadi kebetulan ketika Romawi menang semula pada tahun 623 624 Masihi, ya, berlakunya beberapa bulan selepas itu peperangan Badar. Maka benarlah firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berkata pada ayat 4, wa yauma idzi yafrahul mu'minun. Pada hari itu orang beriman akan bergembira. Gembira yang pertama kerana geng kita, kawan kita. Orang Islam kena pandai berkawan, jangan semua nak gacah. Jangan semua orang kita nak bergaduh. So kena ada titik persamaan. Berapa banyak dalam Al-Quran ya ahlal kitab berdialog. Jadi ada orang kita jangan bermusuh, dia boleh jadi kawan, dia jadi madu'u kita. Dan tengok apa manfaat daripada para sahabat bila pergi ke Habsyah, ya, bila kita pandai berkawan. Lalu apa yang berlaku adalah orang-orang beriman gembira kerana orang-orang Romawi menang semula. Dan orang-orang Romawi ini walaupun ada banyak perkara yang salah tentang kepercayaan mereka, tapi at least kita boleh sembang pasal Isa bin Maryam. Kita boleh sembang pasal surah Maryam. Kita boleh sembang pasal Nabi Zakaria. Ada persamaan berbanding Majusi yang syirik. Dan kegembiraan yang kedua, wa yauma idzi yafrahul mu'minun. Subhanallah, satu informasi yang berstatus fakta daripada Allah semasa surah ini diturunkan, surah Makkiyah, iaitulah orang-orang beriman akan gembira dengan kemenangan yang pertama 624 Masihi dalam peperangan Badar. Subhanallah. Jadi tuan-tuan yang dihormati dan dikasihi sekalian, satu persatu kalimah Al-Quran dalam surah Ar-Rum ini tepat. Dan benarlah Allah bila berkata janji Allah, Allah tidak akan sekali-kali memungkiri janji. Maka cerita Romawi menang semula ke atas Parsi sebenarnya satu bentuk berita gembira kepada Nabi, bahawasanya sebagaimana aku boleh menangkan Romawi ke atas Parsi, aku boleh menangkan kamu ke atas Quraisy. Ketika surah ini diturunkan, wahai Muhammad, kau berada dalam kedudukan orang yang kalah, sebagaimana Romawi yang kalah dengan Parsi. Tetapi siapa yang menterbalikkan keadaan daripada kehinaan kepada kemuliaan, daripada kekalahan kepada kemenangan? Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Maka fahami peristiwa ini dengan bacaan yang betul. Allah Ta'ala didik Nabi untuk bukan sekadar menjadi hamba yang setia, berdoa meminta pertolongan, tetapi kena cakna isu politik antarabangsa dan mengambil teladan daripada peristiwa ini, iaitulah Romawi menang balik ke atas Parsi. Maka Allah Ta'ala berkuasa untuk menangkan kita ke atas orang-orang yang pernah mengalahkan kita. Dan ini terbukti dalam perang-perang seterusnya, iaitulah ketika 627 Masihi Romawi declare menang ke atas Parsi, dan 627 Masihi yang sama, kebetulan yang indah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencapai kemenangan yang indah dalam peperangan Khandaq. Jadi, ya, kita dapat pelajari satu perkara tuan-tuan, selain daripada ini tanda kerasulan, yakni Al-Quran yang informasi masa depan tidak mampu didatangkan oleh Nabi, dan tiba-tiba terjadi apa yang Nabi sebut 9 tahun selepas itu, bid'i sinin, tidak sampai 10 tahun, dan tiba-tiba menjadi benar. Yang kedua, kita belajar, ya, bahawasanya orang-orang beriman mesti cakna politik dan membuat tafsiran yang betul dan mengambil pengajaran yang betul. Ya, sebagaimana, ya, jatuh bangun kuasa-kuasa besar ini di dalam urusan Allah, macam itulah Allah yang sama berkuasa untuk, ya, membaiki keadaan umat ini. Maka, ya, mudah-mudahan kita dapat belajar apa jua yang terjadi dalam kehidupan semasa. Jangan jadi orang yang tak tahu menahu tentang apa terjadi kepada dunia dan negara ini,
kerana surah Ar-Rum mendidik para sahabat agar memasang telinga, mendengar apa yang dibincang, disembangkan tentang pergolakan dua kuasa. Dan akhirnya surah ini memberikan berita gembira, kaum muslimin akan didatangkan Allah kekuatan untuk mengatasi Parsi dan Romawi. Inilah berita gembira, dan akhirnya ia berlaku pada zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemenangan dalam Qadisiyah, kemenangan dalam Yarmouk adalah kemenangan ke atas Parsi dan Romawi, tuan-tuan. Dan Nabi tidak sempat menyaksikan kemenangan berkenaan kerana janji Allah Ta'ala ini tidak terbatas berlaku hanya pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan ini menambah iman kita kepada Al-Quran yang kita baca. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. With the most